Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersama lagi dalam Motivasi Pagi di IKIM FM, pilihan utama anda. Tuan-puan sekalian, hari ini kita nak cerita supaya kita suka menolong dan berkhidmat. Nampak tajuk senang je, suka menolong dan berkhidmat, tapi nak buat tu yang susah. Nak cakap ni senang, suka menolong dan berkhidmat. Sebenarnya bila kita dengar zaman Nabi SAW, zaman sahabat-sahabat, zaman lepas tu lagi, satu perang Yarmouk kita dengar, bila dalam perang sangat sengit, orang Islam berapa ribu je, orang kafir begitu ramai, tapi dalam keadaan tu mereka berperang habis-habisan. Tiba-tiba nak mati, ada 3 orang. Ada satu, dan riwayat kata satu nama Haris bin Hisham, satu Ikrimah bin Abu Jahal. Ni siapa Ikrimah ni? Yang kita dengar cerita dia kan, macam mana orang begitu jauh daripada Allah, dia datang kepada Allah. Ikrimah bin Abu Jahal. Lepas tu Suhail, seorang lagi siapa dia? Suhail radhiyallahu anhu. Jadi 3 orang ni, Al-Haris bin Hisham, Ikrimah bin Abu Jahal dan Suhail. Ketika tengah nazak, mereka tengah sakit teruk ni, Ikrimah ada 70 luka kat badan dia. Satu orang nampak, bila tengok tu bagi kepada ni, dia bawa air. Dia baru nak minum, tiba-tiba Haris baru nak minum, dengan Ikrimah menjerit. Terus dia kata beri pada Ikrimah. Baru Ikrimah nak minum, tiba-tiba Suhail jerit. Dia kata bagi kat Suhail. Bila sampai kat Suhail, Suhail dah meninggal dunia dah. Sampai kat Suhail, Suhail meninggal dunia. Lepas tu lari kat Ikrimah, Ikrimah pun meninggal dunia. Pergi kat Haris bin Hisham pun meninggal dunia. Lihat, orang dahulu ketika mereka dah nazak dah, kalau tak minum ni asbab kematian, mereka dahulukan saudara Islam mereka yang lain. Mereka dahulukan saudara Islam mereka yang lain. Macam mana kita hari ni, tengah banyak-banyak, dah tak ada dah, barulah kita dah hujung, dah tak ada siapa nak makan, dah basi dah, yang tu kita bagi kat orang. Tapi orang dulu tidak. Mereka sentiasa mendahulukan orang lain atas diri mereka. Satu kisah, zaman sahabat, bila mereka dapat kepala kambing, dia suka kepala kambing kan, dapat kepala kambing untuk makan, tiba-tiba baru nak makan, tiba-tiba tengok-tengok, kita sup macam-macam kan, sup kepala macam tu kan, baru dapat kepala kambing, tiba dia baru nak, dia kata jiran sebelah lagi perlu. Sehingga kata Abdullah ibnu Umar, kepala kambing tadi pusing 7 buah rumah. Berapa rumah? 7 buah rumah kepala kambing tu pusing. Kalau kita tak, saya yang patut paling perlu ni, saya yang paling susah, saya yang paling layak, saya kena saya lah, patut saya lah. Tapi orang dulu kata tak apa, biar orang lain senang, saya susah. Biar orang lain bahagia, saya susah, duka cita pun tak apa. Biar semua orang gembira, saya sedih pun tak apa. Macam tu orang dulu. Biar orang lain kenyang, saya lapar pun tak apa. Sebab tu dulu mereka rasa kemanisan macam tu. Kita nampak dia susah, tapi mereka lah orang yang paling bahagia, orang yang paling manis dalam hidup dia, yang satu dunia pun tak boleh rasa macam mereka rasa. Itulah kenikmatan mendahulukan saudara Islam yang lain lebih atas diri kita sendiri. Satu kisah yang lain, bila satu orang dia Raja Yamamah. Raja Yamamah ni siapa dia? Orang bila dapat surat dakwah Nabi, dapat tu dia koyak, dia marah. Ketika tu dia ni telah sekat ekonomi pada makanan pada orang Islam. Bila sekat makanan pada orang Islam susah, sangat perit waktu tu. Ketika tu Nabi kata, bila Raja Yamamah nak pergi ke Mekah, Nabi kata tangkap dia, bawa pergi Madinah. Bila tangkap sampai kat masjid, letak dia kurung dalam masjid. Ketika tu satu tempat dekat dengan masjid, maka waktu tu Nabi buat apa? Penjara dekat masjid tu. Maka Nabi SAW telah kata untuk Yamamah ni, aku masak untuk dia. Raja Yamamah ni aku masak untuk dia. Dia suruh isteri dia Aisyah radhiyallahu anha sediakan makanan untuk Raja Yamamah. 3 hari Nabi layan dia dengan sangat baik. Tiba-tiba hari ketiga, Nabi kata, Raja Yamamah, kamu tak nak masuk Islam. Dia marah macam nak ludah Nabi, marah sangat. Dia maki Nabi. Ketika tu Nabi telah panggil sahabat, kalau raja lain dah dapat layanan baik macam tu, korang ajar, patut pancung kepala dia, bunuh je. Tapi kata Nabi, bebaskan dia. Maka bila Raja Yamamah dengar ni, dia buat apa? Dia terus pergi. Dan dia pergi, dan lama tiba-tiba dia patah balik. Maka semua orang tanya dia, mana kamu pergi? Dia kata, ya Rasulullah, tadi aku pergi kat luar tu, supaya aku nak beritahu kamu, bila kamu layan aku dengan baik, hati aku dah tak tahan dah, aku nak masuk Islam. Kata Raja Yamamah, dulu aku pernah kata orang
depan semua orang. Waktu dah dapat surat Nabi, dia kata manusia yang paling aku benci ialah Muhammad, negeri yang paling aku benci Madinah, agama yang paling aku benci sakit hati ialah Islam. Hari ni kata dia, manusia yang paling aku cinta ya Rasulullah kamulah. Untuk kamu manusia yang paling aku cinta, Madinah yang paling aku cinta, Islam agama yang paling aku cinta. Maka dia telah mengucap kalimah syahadah. Maka orang tanya dia, kenapa tadi kamu pergi? Dia kata, tadi aku pergi sebab aku nak beritahu aku masuk Islam, bukan aku kena paksa, tapi aku masuk Islam dengan kerelaan hati aku. Aku ada peluang untuk pergi, tapi aku patah balik. Kenapa aku datang dengan kerelaan hati aku? Tengok, dengan hikmat satu orang masuk Islam. Begitu juga, maka ketika tu Raja Yamamah buat apa? Dia sekat makanan pada orang, dia menguasai ekonomi waktu tu. Dia sekat makanan pada orang kafir Mekah pula. Maka orang kafir Mekah ni sakit hati, dia pun tahu. Semua risau macam mana, kenapa Raja Yamamah masuk Islam terus tak bagi makanan pada kita. Lepas tu dia dalam keadaan yang sangat sedih. Orang kafir ni hantar surat pada Nabi. Dia tahu Nabi ni, dia cerita pasal Raja Yamamah tak hantar makanan pada dia. Maka Nabi telah ajar, sesungguhnya kita orang Islam ni tak balas keburukan dengan keburukan, tapi kita orang Islam balas keburukan dengan kebaikan. Orang Islam balas keburukan dengan kebaikan. Balas keburukan dengan kebaikan. Orang buat buruk pada kita tak apa, kita buat baik pada orang lain. Macam itulah ketika tu, maka dia telah pada Raja Yamamah tu, Nabi beritahu pesan pada dia. Maka Raja Yamamah teruskan makanan. Tengok orang Islam, walaupun mereka telah dihalang makanan pada mereka, tapi orang Islam tak halang makanan pada orang bukan Islam pula. Jadi waktu tu, sehingga macam tu sekali Nabi SAW, tengok kisah Bilal, satu orang hamba Nabi. Kalau dulu Bilal ni makam dia lebih teruk pada, tak tahu apa jadad, sekarang tak ada hamba, tapi begitu rendah darjat dia. Tapi bayangkan Nabi boleh 3 malam. Hikmat untuk Bilal, dia kata, Bilal kamu rehat. Tak pernah hamba ni dengar mana-mana orang, bukan daripada hamba pun tak nak tolong dia. Ini kan pula orang begitu mulia macam Nabi Muhammad SAW sanggup berhikmat buat kerja satu orang hamba, satu orang Rasul Allah, orang yang mulia buat kerja satu orang hamba. Inilah begitu tinggi hikmat. Sebenarnya tuan-puan sekalian, hikmat ni dia bersihkan hati kita. Hikmat ni kita dapat Allah. Saya pernah dengar orang kata hikmat dapat Allah. Apa maksud dia? Dengan hikmat hati kita jadi bersih. Sebab tu hari ni semua orang, termasuk saya sendiri, kita ada perasaan kibir. Kibir ni apa dia? Kita rasa kita kibir ni ada sebesar zarah tak cium bau syurga. Rasa lebih kita tak apa, ego atau perkataan lain kita tak sedia untuk dibaiki dan sebagainya. Itu kibir. Orang ada kibir. Tapi kibir macam mana? Imam Ghazali belas tahun dia hikmat cuci tandas. 11 tahun hikmat cuci tandas dekat bandar. Dekat bandar dia tu, dia hikmat cuci tandas awam. Tuan-puan ada tak kita cuci tandas awam? Juga tandas awam, tandas rumah dia tak? Sebenarnya sambil kita cuci, bukan kerana terpaksa. Mak-mak memang kerja cuci tandas hari-hari kan. Bila cuci tandas, sambil tu niatkan, rupanya nak bersihkan hati. Wahai Allah, ni saja yang saya layak. Imam Ghazali siang-siang macam mufti. Memang mufti, ribuan orang dengar, puluh ribu, ratus ribu orang dengar dia cakap. Tapi waktu malam dia bersihkan tandas, dia kata, wahai Ghazali, tak ada apa yang kamu layak, ni je yang kamu layak. Ada satu ustaz saya, Syekh Ibrahim, dia buat apa? Dia ulama besar, ribu-ribu, puluh ribu orang dengar dia cakap. Tapi waktu malam dia duduk, dia kata, hey Ibrahim, kamu tak ada apa-apa. Dia hikmat bersihkan tandas. Dia kata, Ibrahim, kamu tak ada apa-apa. Kamu tak ada apa-apa, kamu biasa je. Kamu hamba Allah sama macam orang lain. Ada najis pedih, kamu sama macam orang lain. Kamu buang yang besar, buang yang kecil macam orang lain. Kamu tak ada apa-apa. Kerana tu kita kena bersihkan hati kita. Kenapa? Orang yang ada kibir berzarah dalam hati dia tak cium bau syurga. Sebab tu kita kena banyak hikmat. Dengan hikmat ni kita dapat Allah dan dapat bersihkan hati kita. Buat kita ada sifat rendah diri. Hikmat untuk orang lain, hikmat untuk semua orang. Hikmat untuk hamba macam Nabi, hikmat untuk semua orang. Hikmat untuk pekerja kita, buat kerja yang patut, bukan tugas kita tapi kita buat. Hikmat orang lain, hikmat anak kita, hikmat suami kita, hikmat isteri kita, hikmat mak ayah kita, hikmat adik-beradik kita. Hikmat untuk semua orang. Satu orang kawan saya masa baru ni, tahun lepas saya pergi Singapura program Ramadan dekat sana. Maka ketika tu saya bersama 5 orang kawan-kawan saya tu, dia orang pun orang hebat-hebat semua sekali. 5 orang daripada South Africa, semua businessman. Satu orang kawan saya umur 33 tahun. Dia bujang lagi. Tapi saya nak cerita ialah, dia orang yang susah, tapi ketika dia susah tu, dia cerita dia buat apa. Antara amalan dia sekarang, dia sangat kaya. Tak kaya sangat lah, ada Ferrari sebiji. Cerita lah saja. Saya pun tak ada apa, Ferrari tu bersih buruk juga, sama je. Tapi ketika tu saya tanya dia, yelah, dia buat apa. Dia kata setiap malam antara sebab dia jadi kaya ni, doa dia makbul ketika apa, dia tak banyak amalan pun. Memang saya tengok dia pun biasa je. Tapi satu benda yang bagus rupanya, setiap malam lepas kami habis ceramah, dia pergi belakang saya picit.
Oh sedap tangan dia picit kan. Picit sampai sejam. Saya kata tak penat sampai saya tidur. Boleh kata sebulan Ramadan setiap malam dia picit. Saya kata kenapa pula ni kan. Tiba tu dia cerita rupanya Kak Umar setiap hari dia picit mak dia setengah jam, bapak dia setengah jam, abang dia setengah jam, adik dia setengah jam. Sampai bila abang dia mufti, dia belajar sekarang mengajar kat Madinah. Maka dia kata sekarang Kak Umar bapak dia meninggal, so tinggal mak dengan adik dia. So dia himat picit setengah jam, dia jadi sejam seorang. Dia kata lepas dia picit dia doa, ya Allah, berilah saya mudahkan rezeki saya. Dia doa supaya Allah mudahkan pekerjaan bisnes dia. Hari ini jadi businessman yang berjaya. Jadi kita kena banyak himat orang lain. Picit isteri, picit suami, suami picit isteri, anak picit kaki bapak. Pernah tak balik ni pergi picit kaki bapak, pegang kaki bapak, pegang kaki mak, pergi picit kaki dia. Picit pernah tak? Kalau tak pernah buat. Nampak bapak garang, pergi picit kaki dia. Dengan picit ni sebab tu mudah-mudahan kalau bapak kita tak semayang, mula semayang. Kesan tengok baiknya anak dia kuat semayang tapi kuat hikmat. Berebut untuk lepas ni pinggan kata di miskat apa kita pakai, kita basuh, benda tu doa, wahai Allah macam ni dia bersihkan aku, kau bersihkanlah hati. Jadi pinggan Kak Umar berebut basuh, berebut sampai mengundi biar mak basuh. Anak kata tak ya mak, saya basuh, tapi satu pinggan RM1, 10 pinggan RM10 kata nak, ya Allah kan. Bukan sebab macam tu, tapi kerana Allah berebut nak hikmat untuk bersihkan hati. Semoga Allah beri taufik pada saya dan kita semua sentiasa berhikmat untuk orang lain, dan Allah buang kibir daripada hati kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.